Baik, kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada mereka yang bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan, peluang untuk kita bertemu pada malam ini dalam satu siri, satu rangkaian program yang kita susun bersama-sama dengan NGO dan bersama-sama dengan kelompok-kelompok mereka yang prihatin berkenaan dengan keadaan negara kita, berkenaan dengan keadaan suasana rakyat kita, dan juga suasana-suasana yang ada di sekitar kita, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan memulakan program kita sepanjang beberapa hari ini bersama-sama dengan live kita GPMC 4.0. Jadi buat pengetahuan semua, GPMC 1.0, 2.0, 3.0, GPMC backup kan, semua telah ditutup, di blok. Ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda baik bahawa mesej yang nak kita sampaikan tu sampai. Kalau mesej yang kita nak sampai itu tak sampai, tak ada orang yang takut dan bimbang. Kerana apa yang kita sampaikan adalah merupakan perkara-perkara yang benar, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita menamakan program kita ni Perutusan GPMC. Dan insya-Allah saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan GPMC dan juga NGO lain seperti PPIM, seperti Insan, seperti MHO, seperti gerakan-gerakan daripada pertubuhan-pertubuhan guru-guru dan sebagainya, yang pada hari ini sudah mula berkumpul dan bersama-sama duduk untuk kita bermuhasabah melihat tentang hala tujuan negara. Dan alhamdulillah pada malam ini dengan program ini saya namakan sebagai program Jom Bebas Le. Jom Bebas Le. Kita nak bebas le, nak bebas daripada penjajahan yang ada di dalam negara kita ini. Jadi tolong share sebanyak mungkin, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang ada pada malam ini dapat memberikan manfaat. Alhamdulillah tuan-tuan, marilah sama-sama kita merendahkan diri kita. Yang pertama sekali kepada Tuhan, kepada Allah. Kerana apa? Perkara yang hebat dalam hidup kita ada ni, yang nikmat ni. Perkara yang tidak hebat, yang mungkin bencana, sakit dan sebagainya, semua itu adalah dengan izin Tuhan, izin Allah. Dan dialah yang memberikan kesusahan, kesenangan, dan dia juga lah yang memberikan penyelesaian. Dalam dekat GPMC 4.0 tak ada live. Bukan tak ada live, dia sedang proses, dia lambat sikit, slow sikit. InsyaAllah akan ada, insyaAllah GPMC 4.0. Begitu juga dengan YouTube, kita akan keluarkan, dan insyaAllah kita akan kembangkan. Baik, pada malam ini saya nak mulakan dengan tajuk. Sebenarnya tajuk ini tajuk yang telah kami sama-sama pilih lah. Jom Bebas Le, Jom bebas le, macam itulah kan. Orang-orang kita Melayu kita cakap
Jadi kita nak sama-sama melihatkan tentang bagaimana perkara ini sebenarnya yang kita nak cuba trendingkan dia, insya-Allah. Trendingkan dia. Jom bebas. Baik, yang pertama sekali saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan sekalian bagaimana kita nak asaskan perbincangan kita ini. Ialah perbincangan kita ini berdasarkan kepada kisah-kisah yang berlaku pada zaman sahabat dulu. Diriwayatkan daripada Al-Hakim melalui jalan Ibn Syihab, beliau telah berkata, telah keluar Umar bin Ibn Khattab. Umar telah keluar radhiyallahu anhu ke Syam, dan bersama kami itu Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Jadi Umar berjalan menuju ke Syam, ke Palestin pada masa itu bersama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka kami sampai kepada aliran sungai, sedangkan Umar di atas unta. Sampai ke tempat sungai. Umar ni Amirul Mukminin, presiden lah, Perdana Menteri lah kira Umar kalau kita hari ni. Dia duduk atas unta. Dan pada masa itu sampailah kepada sungai. Lalu beliau turun, menanggalkan sepatunya, kasutnya, lalu menggalungkan kedua dia di leher. Dia ikat tali kasut dia, letak kat leher. Ini presiden ni, Perdana Menteri ni, Amirul Mukminin. Dan kemudian beliau pun mengambil tali unta itu dan mengharungi sungai. Jadi apa kata Abu Ubaidah? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai presiden, engkau akan disambut oleh tentera dan pembesar-pembesar Syam, sedangkan engkau dalam keadaan begini. Maknanya dia jalan, kasutnya letak kat leher. Macam mana? Kemudian berkata Umar, sesungguhnya kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka tidaklah kami mencari kemuliaan dengan yang selainnya. Jadi nombor satu tuan-tuan, pada malam ni saya ingin mengajak diri saya, semua golongan aktif yang ada dalam masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan kepercayaan kita, ideologi politik kita, mari sama-sama kita hidup mulia. Kita hidup mulia. Mari sama-sama kita hidup mulia. Macam mana nak hidup mulia? Hidup mulia bersama kebenaran dan hidup mulia bersama keadilan. Keadilan ni bukan parti keadilan tu. Jangan salah sangka pula. Keadilan ni maknanya keadilan yang betul, bukan parti-parti ni. Keadilan yang sungguh-sungguh. Keadilan pada parti ni nampak adil. Keadilannya tu tapi macam-macam cerita kita dengar. Baik. Yang pertama sekali, mari hidup mulia. Hidup mulia, manusia dia mesti hidup dalam keadaan bersama-sama. Tidak tindas menindas antara satu sama lain. Macam mana yang berlaku pada hari ini. Kita melihat berbagai perkara penindasan demi penindasan. Bukan saja penindasan, dipaksa orang yang tak nak ambil apa yang dia tak nak. Dipaksa. Kemudian selepas itu diberhentikan kerja. Penindasan demi penindasan, sampai peringkat hak-hak mereka yang sepatutnya dapat dikacau, dihabiskan dengan kerana dia tak ikut perintah dia. Sampai keluar statement daripada pemimpin berkenaan, dia kata dia nak menyusahkan rakyat. Jadi sini nombor satu, saya mengajak diri saya, diri tuan-tuan puan-puan sekalian, mari kita mulia, hidup bersama kemuliaan. Jangan biarkan kita hidup bersama kehinaan, hidup bersama kerendahan, hidup bersama perkara-perkara yang kita kata sepatutnya tidak, tapi kena. Kita akan bincang nanti kemudian. Jadi saya pertama, hidup bersama kemuliaan. Itu nombor satu. Orang yang mulia ialah orang yang merdeka. Orang yang mulia, orang yang merdeka. Dan hakikat kemerdekaan bukan hanya kita bebas daripada penjajah-penjajah musuh macam mana yang difahami hari ini. Orang yang mulia, orang yang merdeka. Kalau dalam bahasa Arab disebut hurriyah, merdeka. Orang yang bebas daripada penjajahan. Nombor satu, kita nak sebut sini, penjajahan, kebebasan manusia daripada penjajah kuasa luar. Yang pertama, kuasa luar yang menguasai kehidupan negara. Sesebuah negara dan hasilnya, kalau dulu British datang, olok-oloknya dia nak membawa satu kebaikan pada kita, membawa pembaharuan, membawa pendidikan yang moden, sehingga sekolah-sekolah, guru-guru semua ikut dia, pakai baju putih, semua putih, nampak bersih,
bersih di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan perkara-perkara yang hitam. Dia bertujuan mengambil hasil, mahsul negara yang tersayang ini, tanah Melayu pada masa itu. Termasuklah juga yang ada di Sabah dan Sarawak, di Singapura dan sebagainya. Jadi mereka datang sebagai penjajah. Maka yang pertama sekali, orang yang mulia tidak akan rela hidup mereka itu dijajah. Dijajah oleh berkuasa-kuasa luar yang ada. Sehingga daripada itu, penjajah telah merampas banyak harta-harta negara. Sama ada secara kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Banyak sangat. Sehingga akhirnya sebahagian daripada mereka telah merubah sejarah negara kita. Pejuang-pejuang kemerdekaan, pejuang-pejuang yang membebaskan negara kita daripada mereka dikata sebagai penjahat, dikata sebagai penderhaka, dikata sebagai mereka yang penjenayah. Tetapi yang bersekongkol dengan mereka, yang bersama dengan mereka, diberikan jawatan, diberikan pangkat, diberikan harta dan sebagainya. Ini berlaku. Nombor satu, tuan-tuan, hidup mulia, kita kena bebas daripada penjajah luar. Ini nombor satu. Kalau di negara kita ini, kita masih lagi mengakui ada kuasa-kuasa lain yang boleh menjadikan negara kita ini mengikut apa yang dia nak. Saya bagi contoh sini, minta maaf saya sebut secara langsung. Ada orang kata dekat negara kita ni ada banyak Freemason. Memang banyak pun. Ada banyak Illuminati. Memang ada pun. Bukan sahaja segala Freemason, Illuminati, yang tersembunyi, hidden hand di belakang. Mereka juga bersembunyi di atas nama-nama yang hebat-hebat, yang pada hari ini sebenarnya telah menjadi satu kita kata cita-cita kepada golongan-golongan yang mahu mengaut keuntungan. Jadi yang pertama, tuan-tuan, kita ada hidden hand di negara kita. Dia sebut deep state. Deep state. Kalau saya nak cerita kat sini, deep state ni banyak bukti, tapi saya tak boleh sebut secara langsung. Kerana bila saya sebut secara langsung apa yang berlaku di negara kita dengan deep state yang ada pada hari ini, apa maksud deep state, ada orang tanya. Deep state ni apa? Deep state deep state ni kerajaan dalam kerajaan. Kerajaan dalam kerajaan. Ini pihak pegawai polis, pihak tentera, kita kena tahu ni. Kalau kita tak tahu deep state ni, kita ingat kita dah okey memperjuangkan negara, memperjuangkan bangsa dan agama. Rupa-rupanya kita memperjuangkan kehendak penjajah tadi. Kehendak hidden hand. Kita bermati-matian, kita ingat mempertahankan negara kita, mempertahankan keamanan, keselamatan negara. Rupa-rupanya kita hanya mempertahankan kepentingan-kepentingan orang-orang yang tertentu yang ada di dalam negara kita, yang bersembunyi di belakang pangkat dan nama-nama yang hebat, di belakang jawatan-jawatan yang ada, di belakang muka manis parti-parti politik yang ada pada hari ini. Dan inilah kita lihat, wahai tentera, wahai polis, wahai rakyat jelata, sedarlah bahawa kita kena mengenali apakah yang ada dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam negara ini, termasuklah deep state yang sedang berlaku. Kerajaan di dalam kerajaan yang telah memimpin negara kita ini secara langsung, tanpa kita mengetahui. Kita ingat kita berjuang untuk agama, bangsa, negara, sebut berlaung dengan Allahu Akbar. Rupa-rupanya di belakangnya ada Freemason, Illuminati. Di belakangnya ada berbagai perkara hidden hand yang tersembunyi, yang berjalan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Itu nombor satu. Yang kedua, bebas. Jom bebaslah. Jom bebaslah. Maka kebebasan yang kedua ialah daripada belenggu penjajahan pemikiran, belenggu ideologi, belenggu adat istiadat yang kita gambarkan sebagai yang merosakkan, yang mengancam kita. Kita kena bebas daripada pandangan-pandangan jahat ni. Dulu kita kata ada komunis, sekarang Zionis. Dulu kat Malaysia kita kata komunis, diharamkan parti komunis. Sekarang ni dia telah berjalan bersama Zionis. Dan selepas ini mereka akan berjalan
bersama pemikiran-pemikiran yang memecah belahkan negara kita ini, iaitu pemikiran-pemikiran kesamarataan agama, sehingga orang agama pun akan berpecah-pecah. Dan tuan-tuan puan-puan ini, kita nak kena bebas daripada segala penjajahan berbentuk pemikiran, ideologi, dan kita kembali kepada sesuatu yang betul, yang benar. Kalau bagi Islam, yang benar itulah al-Islam. Inna dina indallah al-Islam. Ini bagi Islam. Sebab tu negara kita dalam perlembagaan persekutuan yang menjadikan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Dan bila Islam agama persekutuan, maknanya kita kena hormati Islam sebagai agama yang paling tinggi di dalam negara kita. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Semua yang ada mesti bersama-sama. Bukanlah maknanya kita nak ketuk kepala dia, kita nak hina dia, kita nak takut orang agama lain tak boleh. Bukan. Dalam Islam jelas la ikraha fid din. Tidak boleh kita paksa orang masuk Islam. Tak apa, nak ambil agama lain, ambillah. Tetapi Islam diletakkan sebagai kedudukan yang paling tinggi. Ini dalam perlembagaan negara kita. Begitu juga yang menjaga, yang memayungi Islam, yang di Pertuan Agong, yang Majlis Raja-Raja adalah merupakan kuasa tertinggi yang memayungi Islam dalam negara kita ini. Maka sebab itulah kita mau bebaskan negara kita ini daripada pengaruh-pengaruh belenggu penjajahan pemikiran yang mengatakan bahawa kita ni mesti sama rata, kita ni mesti sama, agama ni sama je. Agama tak sama. Kalau sama, buat apa ada beza-beza agama? Jadi nombor dua, ini akan memecah belahkan kita. Kita follow perlembagaan, kita follow perundangan yang ada, tanpa kita merasa sangsi dan ragu-ragu. Saya minta maaf tuan-tuan pembahasan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Jadi itu semua, raja-raja semua terlibat di situ. Maka kita nak kena tengok balik. Yang kedua, bebas daripada pemikiran-pemikiran yang merosakkan negara kita. Apa pemikiran yang merosakkan? Tiba-tiba pemikiran-pemikiran luar negara lebih hebat daripada dalam negara. Kita menjadikan rujukan kita orang luar negara. Kalau kata Bill Gates, kita kena ada 8 jus. 8 jus pula, 8 dos. Pfizer 8 dos nak kena bagi anak-anak lagi. Kita ada pakar ni. Kita ada pakar. Kita masih lagi pemikiran kita dijajah. Nak tengok barat, nak tengok daripada sana, semua nak refer kat sana, rujuk kat sana. Pasal apa? Kenapa? Sebab kita belajar ke Oxford, maka kita nak kena rujuk kat barat. Kerana kita pandai belajar, kita pandai bercakap sikit. Tak pandai pun, pandai bercakap sikit. Belajar dekat universiti luar negara di barat, di Oxford, kita nak rujuk kepada barat, nak rujuk kepada apa yang ada di sana. Kita tak cukup pakar ke? Kita tak cukup pakar ke? Ini adalah penjajahan pemikiran yang sedang berlaku pada hari ini pada umat manusia yang ada di Malaysia ni. Dengan mengatakan saya daripada luar negara, saya hebat sebagainya, kita menafikan kepandaian, kecerdikan, kemahiran dan tenaga-tenaga pakar yang ada dalam negara kita ini. Profesor Mustafa Ali, toksikologi, farmakologi, tidak dirujuk. Datuk Profesor Dr. Nur Azlan Shah, pakar saintis, pakar virusel dan sebagainya. Banyak lagi lah kalau nak sebut. Ni penjajahan ni, kita nak kena rujuk juga dekat antarabangsa ni. Sedangkan negara kita ada ramai pakar-pakar. Apabila pihak kami menyatakan bahawa pihak genom, institusi genom kita tidak ada data berkenaan dengan ubat-ubat yang ada pada hari ini, yang kita guna hari ini, tiba-tiba dia datang sana buat peresmian pelancaran genom besar-besaran. Saya bertanya dengan kawan-kawan di genom, seperti berlakon dan lakon-lakonan. Saya minta maaf tuan-tuan, saya kena cakap yang ni. Kita kena bebaskan. Kalau dulu para ulama kita, para pemimpin masyarakat kita sampai peringkat bersambung nyawa mereka, dibunuh, ditangkap, diseksa, ada yang mati dalam penjara. Hari ini kita tak sanggup nak bercakap, minta maaf. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, kita nak kena rasakan perkara yang kedua. Ketiga, jom bebaslah. Maka
Kebebasan yang ketiga daripada pengaruh sikap dan akhlak buruk, adat istiadat yang buruk, yang lemah daripada luar yang kita pinjam ke dalam. Yang kita pinjam ke dalam tanpa berfikir. Apa yang dibuat kat luar kita kena ikut. Semua buat ikut SOP kena ikut. Pagi tadi ada satu pertemuan di IPK, di mana para calon-calon yang ada di Melaka dipanggil. Maka dilarang untuk buat sesuatu berdasarkan SOP. Tiba-tiba bangun Datuk Dr. Nur Azlan Shah. Dia kata, saya seorang saintis, saya bertanding pada hari ini pun kerana saya tak mahu lagi SOP yang tidak berdasarkan sains itu berkuasa dan bermaharaja lela. Dan kita pula mengikuti perkara tanpa ilmu. Hanya ikut saja apa kata orang yang di sana, orang yang di barat sana tu. Maka yang ketiga, kebebasan bermakna kita bebas daripada pengaruh-pengaruh sikap, akhlak, adab yang buruk, adat istiadat lemah, membawa bencana kepada masa hadapan yang sepatutnya cemerlang dalam negara kita. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini, saya mendapat satu maklumat. Kalau Melaka sahaja ada orang kata apa, Melaka ni macam mana nak maju dan sebagainya. UNESCO sahaja bagi kat Melaka setahun 30 juta. UNESCO sahaja bagi kat Melaka nak develop, sejarah nak develop ni 30 juta. Mana pergi tu? Hilang. Petronas 30% hilang. Tak ada pun. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bebas daripada pengaruh-pengaruh sikap berpura-pura yang macam baik, macam hebat, cakap menangis-nangis depan TV, tapi rupanya di belakangnya penuh dengan kehitaman dan kepekatan, penipuan dan rasuah. Ini kita nak bebas daripada itu. Apa lagi yang kita boleh buat? Kalau kita sanggup bebas daripada British, Portugis, Belanda, kita tak sanggup membebaskan diri kita daripada adat istiadat mereka. Follow sahaja. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, tanah Melayu dulu di bawah Osmania. Perang Dunia Pertama telah menyebabkan Osmania jatuh. 1922 dipecah-pecahkan negara-negara yang di bawah Osmania dulu. Negara kita, tanah Melayu ni, semenanjung tanah Melayu di bawah Osmania, diberikan kepada Belanda, British. Dibagi pada British. Kenapa bagi pada British? Kerana British ini belakang dia direct and Yahudi, Zionis. Itu pada tahun 1922. 1924 dihancurkan Amirul Mukminin, habis. Osmania dipotong kepalanya. Amirul Mukminin dihabiskan. Tak ada dah. Maka negara kita bertambah teruk ikut British. Sampai sekarang ke kita nak ikut pemikiran British? Sampai sekarang ke kita nak ikut pemikiran luar? Kita rujuk kat luar. Pakar luar. Kita tak ada ke pakar-pakar kat dalam ni? Bodoh sangat ke rakyat Malaysia ni? Kita ada ramai pakar. Saya berjumpa dengan ramai pakar. Kami berjumpa dengan ramai pakar. Pakar vaksin manufacturer pun ada. Ada di kalangan kami pakar vaksin manufacturer. Ada di kalangan kami pakar bahagian ekonomi. Ada di bahagian pakar public health. Bahagian kesihatan awam yang mengatakan begini, tetapi kita masih ikut SOP kan, dajjal yang ada daripada barat. Ini kedua, pembebasan. Yang ketiga, pembebasan daripada pengaruh sikap luar yang ada dalam negara kita hari ini. Yang kelima, yang ketiga, yang keempat, kebebasan daripada kuasa-kuasa penjajah yang ada di dalam negara kita, yang hari ini menguasai kehidupan negara, menguasai kehidupan rakyat. Lebih teruk lagi, mereka menguasai agama dan masa depan negara. Jadi kita nak kena bebaskan diri kita. Bebaskan dari penjajah-penjajah yang ada ni. Dulu matanya biru, dulu seluar pendek, baju putih, seluar putih, dulu janggutnya putih, dulu semua dah cakapnya pun cakap orang putih, macam setengah-setengah menteri. Tak mau cakap Melayu dah, cakap Melayu sekali-sekali je. Kenapa? Saya graduate from Oxford, saya graduate from Oxford, so I should be speaking in English. Cakap pun cakap orang putih. Nak tunjukkan dah kepala tu dah kena dijajah, hatinya dah dijajah. Bangga dengan bahasa orang luar,
bangga dengan adat istiadat orang luar, dilantik menjadi naib presiden kepada WHO, bangga dengan pangkat yang diberi oleh negara yang menjajah kita, dan kita pula sanjung. Allahu Akbar. Malam ni Ustaz nak asal apa ni? Sudah apa tak tahu, dah tak habis baca. Yang keempat, kita nak bebas kan? Jom bebas. Jom bebaslah. Kita nak bebas daripada mana? Bebas daripada kuasa-kuasa penjajah yang ada dalam negara. Dulu luar negara, masuk dalam, British lah, Portugis lah, Belanda lah. Sekarang kuasa-kuasa yang ada dalam negara, yang mana kehidupan kita dikuasai oleh mereka. Sampai nak sembahyang pun ikut kepala dia. Nak sembahyang pun ikut kepala dia. Oh, sembahyang 1 meter jarak, 1 meter jarak. Ikut siapa? Sembahyang 1.5 meter, sembahyang 2 meter, sembahyang 3 orang, 4 orang. Ikut siapa? Mana hujah dan fakta sains? Apa fakta sainsnya? Masuk kereta 2 orang, 3 orang, seorang. Mana fakta sainsnya? Tak ada fakta sains. Mekah dan Madinah dengar je semayang rapat, kita masih jarak. Kenapa tak ikut Mekah Madinah pula? Sebelum ni kata kita nak ikut Mekah dan Madinah. Sekarang kita nak ikut mana? Bill Gates. Ambil Bill Gates jadi imam kat sini. Baru betul. Ambil Bill Gates jadi imam. Inilah hakikatnya. Jadi kita nak bebas daripada kuasa-kuasa penjajah yang ada di dalam negara ini. Yang mana kuasa-kuasa itu sekarang ni sedang melakukan berbagai kekejaman, kezaliman kepada umat. Bukan saja kepada rakyat, kepada agama kita dan masa depan, dan pada anak-anak kita. Siapa kuasa-kuasa itu? Jom bebaslah. Siapa kuasa-kuasa itu? Yang pertama sekali ialah pemimpin-pemimpin yang rendah akhlaknya. Yang pertama, pemimpin yang rendah akhlaknya. Siapa pemimpin yang rendah akhlak tu? Tak habis-habis dengan kes-kes. Ada orang kata, kan, yang ini kes mahkamah, ini kluster mahkamah. Yang cakap tu pun kluster mahkamah juga. Sama aja. Yang ini kata, yang ini kalau parti ni menang, yang ini akan terbebas daripada mahkamah. Yang cakap tu pun duk kluster mahkamah juga. Semua pakat mahkamah belaka. Dan kes bukannya kes yang biasa-biasa. Kes yang luar biasa, luar tabi'i. Bukan kes yang biasa, luar biasa. Tuan-tuan pembahas mata Allah, yang pertama, bebas kuasa penjajah di dalam negara kita ni. Yang pertama, pemimpin-pemimpin yang rendah akhlaknya, yang buruk saksiah mereka, yang hanya mementingkan kehidupan diri mereka sendiri. Rakyat sampai peringkat angkat bendera putih, nak minta makanan, nak minta bantuan, tak ada rumah, tak ada makanan, tak ada bantuan. Tiba-tiba apa yang berlaku? Dia kata bendera putih ni tak bagus sebagainya. Dia duk bincang pasal siapa nak jadi Perdana Menteri. Dia bincang siapa nak jadi menteri. Kuasa mana? Tak cukup, lompat sana, lompat sini. Ini pemimpin-pemimpin yang berendah, yang hina akhlaknya, dan masyarakat pun nampak. Ini tak bebas daripada penjajah-penjajah yang begini. Kemudian daripada parti-parti ataupun kelompok-kelompok yang rosak suasananya. Parti-parti yang rosak suasananya. Parti-parti politik hari ini yang telah melakukan kerosakan yang banyak kepada umat dan rakyat pada hari ini. Dan kita tahu, saya berbincang dengan beberapa peguam-peguam yang ada. Saya bincang dengan berbagai peguam yang ada. Saya tanya, macam mana ni? Dia kata sistem kepartian yang ada dalam negara kita ini adalah sistem kepartian yang rosak dan tidak boleh diubah, melainkan parti perlu dibubarkan, buat lain. Macam mana? Saya tanya. Saya tak pandai politik, saya orang NGO. Dia kata, kalau pemimpin melakukan kesalahan, untuk menurunkan pemimpin yang atas melakukan kesalahan, orang bawah kena pakat-pakat, memilih pemimpin-pemimpin kecil, membina satu pemimpin kepada satu pemimpin sampailah ke atas, dan kemudian di atas baru boleh lawan.
Tuan-tuan, sebelum pemimpin yang di bawah ni ada kesedaran ni, nak pergi ke atas, nak lawan, nak tukar jawatan yang ada ke atas tu, dia dah kena cantas dulu. Dah kena cantas dulu. Nak ubah pemimpin macam mana? Sebelum dia naik, dia dah dicantas dulu. Dah dicantas dulu. Dan kemudian kalau ada pun dah sampai ke peringkat majlis tertinggi, naik atas, mau mengubah kepimpinan itu. Politik wang menguasai parti politik. Politik wang menguasai kepartian hari ini. Kelompok-kelompok parti rosak. Saya diberitahu oleh orang pakar politik lah, saya ni bukan politik. Saya ni cikgu biasa je. Saya tanya dengan dia macam mana, apa motivasi orang politik pada hari ini nak menang pilihan raya, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri, apa motivasi mereka? Dia kata 3. Ini tuan-tuan, rakyat Malaysia tengok ketua-ketua tuan-tuan, 3 perkara ni adalah menjadi motivasi niat yang ada kepada kebanyakan pemimpin parti politik yang ada dalam negara kita. Yang pertama, mereka nak dapatkan kuasa. Kenapa kuasa? Kerana dengan kuasa dia boleh mencipta kekayaan demi kekayaan. Mereka mencipta kekayaan demi kekayaan. Kalau tidak bawah nama dia ada proksi. Semua pemimpin ada proksi dia. Proksi A, B, C, D. Ada proksi. Ini nombor 1, kuasa. Saya nak kuasa. Kenapa? Supaya saya boleh kayakan orang-orang saya. Dan buktinya, tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Tengok pemimpin politik. Masa saya belajar di luar negara tuan-tuan, saya berjumpa dengan seorang syekh. Dan syekh ini merupakan pakar dalam mengkaji pakatan jahat antarabangsa. Saya bertanya dengannya, apa tanda pemimpin-pemimpin itu ada kaitan dengan pakatan jahat? Dia kata nombor 1, apabila dia ada kuasa dan dia kaya. Dia ada kuasa, dia kaya, maka dia takkan terlepas daripada corruption, rasuah, dan juga daripada membeli apa-apa yang dia nak beli yang menyalahi undang-undang negara. Kalau pemimpin itu kaya dan kemudian dia ada kuasa, maka pemimpin itu korup. Ini nombor 1. Ini kajian dia. Jadi nombor 1, pemimpin politik nak cari jawatan. Kenapa? Sebab ada kuasa. Dengan kuasa dia boleh tanda tangan, tender sana, tender sini, boleh buat projek sana, projek sini. Dan kemudian yang kedua tuan-tuan, nak kepada keuangan, wang, duit. Nak dapat duit. Tuan-tuan tengok hari ni, saya pergi ziarah Melaka. Saya tak pernah tengok betul-betul PRN ni, tak pernah tengok tuan-tuan. Tapi saya tengok, perhati kawan-kawan, saya tengok orang UMNO, saya tengok orang apa nama ni, BN, PN, PKR, saya tengok orang bebas, saya tengok, perhati. Saya tengok dari jauh je lah, saya bukan orang politik, saya tengok dari jauh, tengok, perhati. Apa sebenarnya yang mereka nak ni? Kita rakyat duk cakap macam-macam tak sampai-sampai. Maka apa yang saya dapati? Rupa-rupanya bila bincang-bincang, tanya-tanya, mereka berpecah belah antara satu sama lain, bergaduh, sabotaj sana, sabotaj sini. Dan rupa-rupanya faktor keuangan, wang. Saya bertanya dengan kawan-kawan yang ada yang bertanding, tengok mereka, rupa-rupanya semua telah ditawarkan dengan kewangan yang banyak. Kewangan yang banyak. Dan malangnya ada di kalangan bebas yang ada ambil duit di belakangnya. Dan ada di kalangan bebas yang alhamdulillah ada di kalangan dengan bebas ini yang tidak berparti ini yang tetap dengan prinsip mereka. Ada dua jenis. Jadi nombor 2 tuan-tuan, kenapa mereka bertanding? Bukan kerana prinsip-prinsip nak membantu rakyat, tetapi kerana nak dapat duit banyak. Malahan sebelum bertanding, sebelum pendamaan calon lagi, bukan pendamaan calon, sebelum pendamaan calon, tawaran dah datang daripada toke A, toke B, toke C. Daripada toke-toke yang ada ni bagi duit. Kita tengok bagaimana calon-calon kita datang. Sebelum ni tak ada apa, sekarang dah bergaya dengan Alphard, dengan apa. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini pemimpin-pemimpin yang korup yang ada di hadapan kita, yang kita nak kena faham. Kita nak bebas daripada kepimpinan-kepimpinan yang begini.
Begitu juga yang paling teruk saya sebut tadi, kelompok-kelompok yang korup, yang rosak suasananya, yang majoriti parti-parti politik ada pada hari ini sanggup berdiam diri. Saya beritahu tuan-tuan, saya Nur Azman, saya wakil GPMC, juga wakil NGO-NGO lain. Saya nak minta jumpa dengan tokoh-tokoh ulama daripada parti-parti politik, satu pun tak nak jumpa, tuan-tuan. Tokoh-tokoh ulama, tak kira parti apa, satu parti pun tak nak jumpa. Kami ada dah jumpa dah buat dah presentation dengan doktor-doktornya, dengan pakar-pakarnya, nak jumpa dengan tokoh ulama, quote and quote, yang digambarkan ulama warasatul anbiya, yang mewakili, yang mewarisi Rasulullah SAW. Seorang tak nak jumpa, tuan-tuan. Kenapa tak nak jumpa? Ni yang di politik ni, hak politik ni, hak biasa nak jumpa. Yang biasa jumpa, dah jumpa kena ugut pula. Yang tak nak jumpa ni siapa, tuan? Tokoh-tokoh ulama ni, parti politik ni. Tuan sebutlah siapa. Seorang pun saya tak boleh jumpa. Kami tak boleh jumpa. Kenapa kami nak jumpa? Kami nak nyampaikan rintihan, luahan rakyat. Rintihan, luahan kesakitan, kepedihan, keperitan rakyat yang ada pada hari ini. Nak jumpa seorang tak ada. Mufti nak jumpa pun susah, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kami datang bukan datang kosong. Bukan datang kosong. Kami datang bersama fakta. Kami datang bersama pakar. Tokoh politik tak mau jumpa. Namanya Al-Fadhil Ustaz, namanya Al-Fadhil Tuan Guru, tak nak jumpa. Tak nak jumpa. Saya jumpa dengan seorang, saya tak payah sebut namanya, parti mana pun saya tak nak sebut. Saya kata, tuan, saya nak berjumpa dengan Tuan Guru sekian-sekian. Kami ada benda perkara yang kami nak sampaikan. Dan dia pun tahu apa yang kami nak sampaikan. Kita ada fakta-fakta yang kita nak bawa pada dia. Mungkin Tuan Guru tak tahu. Rupa-rupanya dia kata, tak payahlah pergi, Nur Azman tak payah jumpalah. Kenapa tak nak jumpa? Kenapa tak boleh jumpa? Dia kata apa? Dia kata mereka telah ada keputusan. Apa keputusannya? Yang penting jangan sampai kerajaan yang lemah ini jatuh. Saya kata ini siasah kepartian atau siasah Islam. Umat tengah sesak sekarang ni. Umat dalam keadaan susah. Ada yang mati, ada yang kehilangan ayah dan mak, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan pekerjaan, diancam. Tiba-tiba orang yang ada agama ni tak mau jumpa, tak mau berbincang. Jadi saya kata, macam mana? Macam mana kita nak kata parti politik tidak korup? Korupnya kenapa? Nak menjaga siasah yang kononnya lebih besar, jangan sampai negara jatuh. Kalau negara tidak elok, kenapa kita pertahankan negara tu? Kenapa bersama dengan pemimpin-pemimpin yang korup yang ada pada negara itu? Kita berpegang dengan prinsip Islam, berpegang dengan takwa dan iman. Saya tak cakap siapa-siapa, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan suspek apa-apa. Tapi tuan-tuan boleh nampak, saya sebut sini kelompok-kelompok kepartian yang rosak kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin bukan kepentingan peribadi, mungkin bukan kepentingan peribadi, tapi kepentingan kepartian. Kepartian yang tidak pernah dapat menteri, yang tidak pernah dapat gaji tinggi 50,000, dapat gaji tinggi 50,000. Tak pernah berangkat susah, senang, tiba-tiba kan nak digugurkan, nak dijatuhkan. Saya minta maaf, tuan-tuan, kawan-kawan baik saya semua, saya kenal semua. Tapi apabila rakyat menderita di bawah, dibunuh, rakyat disakiti, hari-hari kena sakit. Saya pergi berjumpa dengan seorang, kan, kamilah berjumpa dengan beberapa orang. Salah seorangnya seorang ibu, bapaknya ambil suntikan, lepas suntik kedua bekerja dengan KKM, lepas itu meninggal dunia dibiar macam itu. Anaknya menangis tiap-tiap hari. Saya jumpa satu keluarga, anaknya umur 20-an meninggal juga. Ada satu keluarga yang lain, 2 orang anak serentak meninggal dunia. Ada seorang kaki kontraktor ambil, sebab kalau tak ambil suntikan, dia kata mungkin tak boleh bekerja dah. Dia ambil buta mata sebelahnya. Siapa yang nak tanggung tu?
Benda yang sepatutnya percubaan eksperimental diwajibkan. Mula-mula dia kata harus, tetapi kalau kerajaan kata wajib, tuan-tuan, maka keluarlah fatwa wajib ambil, dia kata. Orang kata harus, dia kata wajib. Seorang ustaz mengeluarkan fatwa, menteri mengeluarkan fatwa, wajib ambil. Kemudian bila dia ambil vaksin itu, dia pergi bekam keluarkan vaksin itu. Dia kata wajib, tapi dia pergi keluarkan vaksin itu. Pasal apa? Ciri-ciri munafik yang jelas yang ada kepada mereka yang bergelar ustaz dan tuan guru. Kenapa? Kerana kepentingan kelompok-kelompok kepartian nak selamatkan jangan sampai parti jatuh, jangan sampai kerajaan jatuh. Kenapa kerajaan tak jatuh? Jatuh kerana kerajaan lemah. Dia kata memang lemah. Yang besar, yang kuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita bacakan bacaan ini, berikan kepada pemimpin, tujukan kepada pemimpin, ya Allah, hanya Engkau lah memelihara kami. Sekiranya mereka melanggar sesuatu yang sepatutnya hak ada pada kami, maka Engkau hukumlah mereka, ya Allah, pada hari ini juga, supaya rakyat tidak menderita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang keempat, kita kena bebaskan diri kita daripada pemimpin-pemimpin, daripada kelompok-kelompok parti yang telah rosak dalam dan luar. Yang telah rosak dalam yang luar. Kita kena bebaskan dari penjajahan ini. Maka sebab itulah kami benar-benar mengajak, jom bebaslah. Jom bebaslah daripada kerosakan-kerosakan ini. Dan bebas yang sebenar, tuan-tuan. Bebas yang sebenar yang sepatutnya kita ada dalam kehidupan kita pada hari ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya oleh Panglima Parsi Rustam, dia kata, apa tujuan kamu ni nak datang sini? Kamu nak lawan dengan kami ni apa? Kamu nak memimpin kami pasal apa? Kenapa kamu nak memimpin kami ni? Apa tu hala tuju kamu ni? Maka dijawab oleh Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, dikata, Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Allah, daripada kesempitan dunia kepada dunia yang lapang akhirat, daripada kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Ini tujuan kita nak jadi pemimpin. Tujuan nak jadi pemimpin, nak bebaskan manusia daripada penganiayaan dan kezaliman. Bukan tujuan nak jadi pemimpin supaya kita dapat kuasa. Kuasa tu Allah punya. Allah Tuhan punya kerajaan. Allah Tuhan punya segalanya. Kita nak kuasa pasal apa? Allah akan bagi kuasa kalau layak kita berkuasa. Tujuan kita nak mengeluarkan manusia daripada memperhambakan diri sesama makhluk kepada menyembah Allah, daripada kita menyembah kesempitan dunia kepada akhirat yang luas, daripada kezaliman agama-agama yang ada, termasuklah agama liberal, plural dan sebagainya, kepada keadilan Islam. Pemimpin mana kita ni? Allah gambarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ni saya dengar tuan guru baca, dia tafsir lagi masa saya sekolah menengah dulu. Saya nak bacakan makna je. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menjadi pemimpin kepada orang-orang beriman. Allah memimpin ke mana? Allah memimpin kepada cahaya, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya Islam, cahaya Allah. Dan orang-orang kafir, pemimpin siapa? Taghut. Yang kita nak pergi ikut taghut tu buat apa? Atas nama siasah kepartian, atas nama siasah nak mengekalkan kuasa, supaya saya boleh jadi menteri, supaya saya boleh jadi orang yang berkuasa, ada duit, boleh berjalan ke mana-mana, boleh buat projek, macam-macam projek
Tak kira lah projek madrasah ke apa, tak kira. Tapi supaya saya ada kuasa. Tuan-tuan, Allah SWT menyatakan, kita nak pegang kuasa, nak bawa manusia keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Tiba-tiba kita membawa manusia kepada Taghut. Siapa Taghut tu? Kerajaan yang lemah tu Taghut. Perkataan ini disebut dulu oleh tuan-tuan guru kita. Masa itu saya belajar lagi, saya ingat. Saya dengar, Taghut. Siapa yang bersama Taghut, dia akan lalai, leka. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah Allah gambarkan kepada kita bagaimana kita perlu bebas. Bebaskan diri kita daripada pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang lemah akhlaknya, yang hina, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan kepartian dia sahaja, kepentingan dia sahaja, bukan lagi kepentingan-kepentingan agama, rakyat, negara kita. Ini kita nak kena tahu ni tuan-tuan. Jom bebaslah. Tengok apa kata Malik bin Bernabi di kala dia menjelaskan bahawa perjuangan membebaskan tanah air harus segera disusuli dengan perjuangan memerdekakan minda. Nak berjuang membebaskan tanah air, minda kita mesti bebas. Kalau minda kita tak bebas, sama kita dijajah. Apa dijajah tak dijajahnya? Kita dah bebas, dah bebas daripada penjajah, tiba-tiba kita ambil semua yang ada kat penjajah. Apa ada dekat WHO, semua kita ambil sebiji-sebiji, tak payah fikirlah. Tak payah fikir, ambil sebiji-sebiji. Apa yang ada dekat United Nations, ambil sebiji-sebiji. Kita negara kecil. Kata seorang bekas Menteri Pertahanan, kapal kita kapal kecil. Nak lawan dengan kapal besar, mana kita mampu? Mana kita mampu nak lawan kapal besar? Ini pemimpin yang berjiwa kecil, berjiwa hina. Kenapa? Dia tak sedar bahawa Allah yang maha besar. Allah boleh menghancurkan mana-mana musuh. Tetapi oleh kerana dia jauh daripada Allah, dia tak ingat pun kapal kecil ke, kapal besar ke, yang menangkan kita Allah. Peperangan Badar 17 Ramadan, peperangan yang pertama, orang-orang ahli Islam bersama Rasulullah SAW 313 orang saja. Semuanya mustad'afin, lemah. Kebanyakannya pakai pelepah tamar jadi pedang, pelepah tamar jadi pedang. Hanya 8 bilah pedang sahaja yang ada. Melawan dengan komando Khalid Al-Walid, berlawan dengan musyrikin 1000 lebih, dengan kelengkapan perang dan senjata. Lemah. 308 1000 lebih. 1000 lebih yang penuh dengan kelengkapan. Hari ini kita kapal kecil, dia kata. China kapal besar. Kita sedikit, ekonomi kita lemah. Amerika kuat. Di mana jiwa pemimpin kita ni? Pemimpin kita ni tak, jiwanya lemah. Takut dengan Amerika buat apa? Takut dengan China buat apa? Takut dengan Israel buat apa? Kita melantik pemimpin-pemimpin yang lemah, yang hina, membawa kita terus dijajah oleh Barat, oleh kufar, oleh mereka yang ada di sekitar kita hari ini. Sampai anak-anak kita pun mahu digadaikan nyawanya. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang memilih pemimpin-pemimpin yang rendah akhlaknya, pemimpin-pemimpin yang lemah pemikirannya, pemimpin-pemimpin yang mempunyai kepentingan kepartiannya, kepentingan siasat politiknya sahaja, bukan siasat ummah, pemimpin yang korup, maka dia juga terlibat sama dengan corruption itu. Kita pilih pemimpin yang salah, maka kita juga berdosa kerana memilih mereka. Dan kita tak terbukti hari ini. Berapa lama kan, kalau di Melaka contohnya kita melihat hari ini kan, mula-mula Barisan Nasional memerintah, lepas Barisan Nasional memerintah, PH pula memerintah, lepas PH minta, BN ambil semula, BN pula lompat sana lompat sini, dah sekarang tak tahu siapa ambil. Jom bebas, bebaskan negara kita, bebaskan negara kita daripada pemimpin-pemimpin yang korup ini. Pemimpin yang korup. Lebih baik ambil orang muda yang tak tahu menipu, yang tak tahu buat apa, tetapi di sekitarnya ada penasihat-penasihat, ada profesional, ada NGO yang bersama-sama dengan mereka, dan akhirnya sama-sama bangun, bangkit
bersama-sama dengan kebenaran, keadilan, bersama-sama dengan permasalahan rakyat diselesaikan. Daripada kita ambil yang lama-lama, ambil yang korup yang hanya pandai bercakap, tetapi mereka tidak buat apa-apa. Sama je. Kita nak meniaga pun susah. Orang-orang Cina, India nak meniaga pun susah. Susah. Kenapa? SOP. Kita boleh berdebat, insya-Allah. Kalau perlu berdebat, SOP, boleh berdebat. Kalau mahu, kita ada pakar-pakar yang mewakili kita, NGO ada. Yang boleh kita keluarkan, berdebat dengan KKM. Kalau perlu mahu, berani kita debat. Kita panggil pakar-pakar yang ada di KKM. Paling best sekali siapa? Keluarkan. InsyaAllah kita akan keluarkan pakar-pakar kita untuk menyaingi mereka. Tuan-tuan dan Allah Ta'ala, sebab itulah apa kata Profesor Hamka rahimallah. Profesor Hamka mengatakan, kalau kamu ingin mulia, kamu kena merdekakan diri kamu. Dan kemerdekaan ialah bahawa engkau rasai dengan perasaan yang jernih hak yang perlu engkau ketahui, hak yang perlu engkau ketahui, dan waktu yang engkau rasai pula berkewajipan kepada orang lain. Maknanya kita merdeka, kita bebas, kita boleh buat apa sahaja sesuai dengan perasaan kita, rasa seronok, aman, damai. Itu fitrah. Dengan hati yang bersih. Hari ini kita menipu diri kita, tuan-tuan. Saya minta maaf, tuan-tuan. Saya kenal ramai orang polis, saya ramai. Saya pun nak polis. Saya kenal ramai abang-abang polis. Saya kenal ramai orang tentera. Bila saya tanya mereka, saya juga ramai frontliner, kenal ramai frontliner. Bila tanya dengan mereka, apa khabar sebagainya, abang apa khabar, macam mana sekarang kehidupan, mereka mengeluh. Tapi tak berani cakap dengan bos. Tak berani cakap, takut. Kenapa takut? Kawan-kawan dah ambil suntikan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba dia meninggal dunia, mereka pula wajib. Dia kata kami takut, tapi kami sami'na wa ata'na, kami laksanakan tanggungjawab. Saya tak salah, kita tak salahkan kepada abang polis kita, kita tak salahkan abang tentera kita, nurse kita, doktor kita. Tetapi mereka yang bercakap, buat polisi tanpa berfikir. Dia buat polisi ikut kepala otak Oxford dia je. Apa dia kepala otak dia kata? Boleh buat ABC, suntikan boleh ABC, Pfizer campur Sinovac, Pfizer campur Sinopharm, boleh pakai campur-campur, walaupun di dalam manual kata tak boleh campur. Dia kata tak apa, aku Oxford, aku terror, boleh campur. Boleh campur. Anak-anak kena suntik. Takut anak-anak hari ni. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati yang jernih kena dibebaskan. Rakyat, tuan-tuan, puan-puan, rakyat kena tengok hati kecil kita. Hari ini harinya, masanya. Dan kita harap orang Melaka dapat membantu menterjemahkan perasaan isi hati, kesakitan, kesusahan, ketakutan rakyat seluruh Malaysia. Bebaskan Malaysia daripada ketakutan ini. Bebaskan Malaysia daripada ancaman-ancaman yang nampak macam bagus dan baik, tetapi rupa-rupanya penuh dengan kesakitan, penuh dengan bisa-bisa yang membunuh. Apa kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas? Apa kata dia? Menurut beliau, bebas itu merujuk kepada ikhtiar. Ikhtiar. Maka bebas itu ialah memilih sesuatu yang lebih baik. Jadi maksud bebas bukan pilih anak muda. Maksud bebas bukan pilih orang yang miskin. Dia kata orang miskin ni tak ada duit. Engkau tak ada duit, engkau nak bertanding buat apa? RM50 pun kau tak boleh bagi. Tuan-tuan, saya jumpa kawan-kawan bebas ni, nak cari orang-orang jentera yang nak tolong jaga beberapa perkara lah dekat tempat pengundian sebagainya. Dia kata apa kat saya? Ustaz, seorang kurang-kurangnya RM50. RM50 seorang, Ustaz. Saya nak bagi token pun tak mampu, Ustaz. Tak mampu nak bagi token. Token je pun tak mampu. Berkata budak-budak yang ataupun orang tua ini, engkau nak bertanding, engkau tak ada duit. Ini
Apa kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas? Dia kata apa? Bebas bukanlah maknanya kamu ni ikut aja apa yang ada, tetapi kami memilih sesuatu yang lebih baik. Maka kebebasan menurut beliau menuntut sifat-sifat yang asasnya benar, selari dengan fitrah insan, selari dengan tuntutan Allah. Tuan-tuan berbahagia mata Allah, Najib bukan. Naqib. Syekh Muhammad Naqib, Syed Naqib Al-Atas. Bebas ni maknanya kita memilih sesuatu yang lebih baik. Hari ni saya tengok satu viral, beberapa viral, banyak viral lah, orang hantar kat saya lah. Tuan-tuan, saya tak ada bertanding mana-mana tuan, dan saya takkan bertanding. Tuan-tuan jangan suruh saya jadi bertanding, jangan, saya takkan bertanding. Ada yang suruh saya bertanding. Dia kata keluarga banyak kat Melaka tu boleh bertanding. Tak, saya tak mau bertanding pun. Tuan-tuan dah sebut sini. Saya tengok keadaan orang bisnes ni tak ada duit. Sebab apa tak ada duit? Rakyat nak beli pun tak ada duit. Dia datang ke kedai-kedai hulu RM50. RM50. Orang yang jual bukan nak beli nasi lemak ke air ke apa. Tak, ni pemimpin ni nak bertanding ni. Parti-parti yang kaya-kaya ni. Dia pergi ke Melaka, bawa jentera dia, bawa kereta dia, dia tampal dia punya bendera merata-rata dengan duit yang banyak. Dia pergi ke kedai-kedai, pergi ke kampung-kampung, pergi ke restoran-restoran, beli undi. Apa dia kata? Ni Pak, RM50 dia bagi pun. Orang ambil video ni, RM50 dia bagi. Tak apa, saya tak pergi tanah air, saya nak bagi RM50 mungkin. Tuan-tuan mata Allah. Dia paksa kita dengan RM50. Dia paksa kita dengan RM50. Kemudian tak cukup setakat itu. Ada yang datang tawar bantuan, tawar pertolongan. Inilah masa pilihan raya ni baru muka dia nampak. Sedangkan sebelumnya dia dah pegang kerajaan. Masa dia pegang kerajaan, pegang projek juta-juta, pegang projek bilion-bilion. Di mana dia? Pernah ke dia bagi RM50 tu pada penjaja-penjaja yang tepi jalan tadi? Pernah ke? Masa jadi menteri, masa jadi KM, ketua menteri, pernah ke dia tolong tengok bawah? Mungkin ada lah kot agaknya, saya rasa ada lah. Tapi yang disebat, yang disapu juta. Dia bagi RM50, dia nak dapat 50 juta. Saya tengok pada kawan-kawan kita bebas, tak ada duit. Duduk ramai-ramai kumpul. Macam mana Ustaz? Saya kata saya bukan parti politik, saya tak tahu. Tapi kita doa lah. Orang yang nak buat baik ni doa lah. Maka saya cakap pada orang Melaka pada hari ini, wahai penduduk Melaka, rakyat Melaka, cerdiklah. Jangan jatuhkan air muka kita. Jangan jatuhkan maruah merdeka kita. Tok nenek kita berjuang. Kalau di Melaka ada hang tua dulu, berjuang sampai darah mereka mengalir di atas tanah air ini, berjuang sampai mati mempertahankan kemerdekaan daripada serangan Portugis sebagai. Tiba-tiba kita benarkan diri kita dijajah dengan RM50, RM100, tak kiralah berapa ringgit. Jangan biarkan diri kita ni menjatuhkan maruah kita sebagai orang yang duduk di bumi yang bertuah, di negara yang merdeka ini. Pemimpin beli kita dengan RM50. Pemimpin beli kita dengan barang-barang, dengan ucapan-ucapan yang manis. Kita ubah hari ini, jom bebas. Jom bebaskan diri kita daripada segala belenggu-belenggu penjajah ini. Habis Ustaz, kalau orang bagi duit macam mana? Ambil lah, tak apa, dia bagi, ambil. Dia bagi, ambil. Kalau kita rasa tak sedap nak makan duit tu, sedekah pula kat orang lain yang lebih memerlukan. Ambil lah, tak apa. Tapi bila mengundi besok, jangan undi mereka yang bagi duit. Kerana siapa yang mengundi mereka yang bagi duit tadi, maka dia sama-sama mengizinkan corruption, rasuah, penjenayah, penjahat datang. Kalau kamu, tuan-tuan, perempuan, mengizinkan orang yang dah lompat-lompat ni, yang menyebabkan kerajaan jatuh ni, menang sekali lagi, maka banyak kita orang yang tidak boleh berfikir. Sebelum ni dia dah menang dah jadi kerajaan dah.
Tapi dia runtuhkan kerajaan. Sekarang dia nak menghabiskan duit rakyat untuk buat pilihan raya. Kita kena pilih dia lagi sekali. Buat apa? Buat apa? Ini kita kena faham hakikat yang berada pada hari ini. Sebab tu kita menyeru supaya jom bebas. Jom bebaslah. Kita bawa manusia keluar daripada itu. Kenapa pilih bebas? Kenapa pilih bebas? Ada banyak 1001 sebab kenapa pilih bebas. Saya bukan nak kempen yang bebas mana-mana tuan-tuan. Nak sebut kenapa pilih bebas. Kenapa tak nak kepada orang-orang yang ada parti politik sekarang ni? Mereka datang bersama baju merahnya, birunya, baju putihnya, bersama dengan keretanya, bersama dengan kemewahan-kemewahan, bersama dengan kemewahan-kemewahan, bersama dengan handphone yang mahal, bersama dengan pakaian yang mahal. Mereka datang kepada rakyat, muka senyum tapi hati pahit. Hati pahit. Muka senyum, hati pahit. Kenapa hati pahit? Kerana dia tak mau jumpa dengan orang kampung. Tetapi kerana nak ambil undi, datang semua. Datang. Yang pertama tuan-tuan, kenapa kita perlu merdekakan diri kita daripada penjajah-penjajah yang ada dalam negara kita ini? Kerana kita dah nombor satu, masalah kerajaan, masalah rakyat tidak selesai-selesai. Masalah rakyat semakin menderita, semakin teruk. Kerajaan, masalahnya semakin bertambah. Bila nak selesaikan masalah, lompat parti. Lompat parti. Siapa yang paling bayar paling banyak, dia lompat. Kenapa lompat? Yang si pelompat kata, saya melompat sebab parti saya ni tak betul. Ada orang mempengaruhi keputusan Exco, orang lain pula lagi besar daripada Exco. Dia ada kroni dia yang melompat kata. Yang menerima pula pelompat kata, dia ni bagus, melompat ni bagus. Kalaulah parti kamu tak betul, kenapa nak runtuhkan kerajaan? Kamu tak yakin dengan pemimpin kamu, tak payahlah runtuhkan kerajaan. Menambah masalah rakyat. Dahlah rakyat tak ada duit rakyat dicuri pula dengan SPR, iaitu pilihan raya. Terpaksa berbelanja berjuta-juta. Tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala, bukan nak menyelesaikan masalah. Kenapa lompat? Rupa nak jadi KM. Tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala, isu tak selesai, kerajaan makin teruk. Kenapa kita nak pilih mereka lagi? Kenapa nak pilih mereka lagi? Orang Melaka, saya faham orang Melaka ni. Kampung saya pun Melaka ramai. Atuk nenek saya, atuk saya asal Melaka. Saya Johor. Duduk pun di kawasan Muar. Lahir di Muar. Saya tahu jiwa hati budi orang Melaka, saya tahu. Tapi pada kali ini saya nak sama-sama mengajak abang-abang, kakak-kakak, lupakanlah segala janji manis orang yang telah menipu. Jangan jadi seperti mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang beriman, orang Islam tak masuk ke dalam lubang biawak 2 kali. Tak masuk 2 kali dah. Sekali cukup. Sekali cukup. Kenapa nak kena tipu 2 kali? Yang pertama, kenapa pilih bebas? Pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Lompat sana, lompat sini, redah sana, redah sini, rampas sana, rampas sini. Ambil duit rakyat sana, ambil duit rakyat sini. Kita perlu pemimpin yang baru. Kita perlu orang yang lebih baik daripada yang ada. Kenapa kita kena bebas, tuan-tuan? Kerana malang saya sebut kat sini, parti politik. Parti politik terikat dengan siasah politik. Terikat dengan siasah politik dia. Bukan siasah kepentingan kerajaan, rakyat, agama, bangsa. Bukan.
Tetapi parti politik terikat dengan kepentingan politik dia. Kepartian dia, tak kira yang nama Islam tak Islam. Tak kira nama sosialis ke komunis, tak kira. Yang penting parti dia. Parti dia tu. Maka parti politik terikat dengan siasah dia. Maka siapa paling nama dan paling besar? Presiden dia paling besar. Presiden dia paling besar. Maka siapa yang jadi wakil rakyat? Siapa yang paling dekat dengan presiden, dia boleh jadi wakil rakyat. Inilah dia, corruption. Siapa yang jadi wakil rakyat? Siapa yang pilih? Presiden yang pilih. Presiden yang pilih. Majlis-majlis tertentu yang pilih. Kalau katakan dia tak boleh pilih, dia ada duit, duit dia tu yang menyebabkan dia menang. Pengaruh dia pandai bercakap yang menyebabkan dia menang. Duit, bagi duit. Ini parti politik yang korup. Parti politik pun dah korup. Macam mana kita nak menjangkakan dia akan memerintah dengan adil, dengan benar? Macam mana dia dalam parti politik dia pun korup? Dia sama dia pun bayar duit. Dia sama dia pun ada kroni. Kemudian kita anggap bila dia keluar daripada apa ni, kepartian, jadi memerintah kerajaan, dia tak ada kroni. Oh, bukan lubang biawak lagi, lubang tai. Kena tipu bulat-bulat kita ni. Manifesto indah, hebat manifesto. Saya tanya bebas, ada manifesto? Alamak, bebas, nak kena tulis lah. Tak ada manifesto. Ada, belum buat lagi. Hak ni manifesto pun hebat. Bila time nak buat manifesto, nak ikut, dah benang, dia kata manifesto bukan kitab suci. Manifesto bukan Quran, dia kata. Manifesto bukan Quran. Macam mana? Kita rakyat kena tipu. Tak ada suara. Kalau tak ada suara tu saya tak tahu, tak nak buat macam mana. Pakai ni mikrofon. Mikrofon pula. And headphone. Jadi yang kedua, kenapa tuan-tuan? Yang pertama, pemimpin dia tu menyebabkan masalah kerajaan bertambah, masalah rakyat bertambah. Pemimpinnya. Kemudian kedua, partinya pun masalah juga. Parti pun masalah juga. Kenapa parti masalah? Parti masalah kerana nak jaga siasah parti. Kita ada siasah kita. Kita berpolitik secara matang. Kita berpolitik secara yang sesuai dengan keadaan kita. Kita mahu menjaga kepentingan-kepentingan kerajaan. Kenapa nak jaga kepentingan kerajaan? Kerana kalau kerajaan jatuh, kita jatuh. Kita dah berjanji dah. Kita kena ikut. Itu siasah politik demokrasi Zionis. Siasah politik demokrasi Islam bukan mengutamakan kepentingan makhluk, mengutamakan kepentingan ummah. Ummah sedang menderita, tak nak dengar ke ummah nak cakap ni? Kita nak jumpa, nak cerita tentang apa yang sepatutnya, seorang pun tak nak dengar. Seorang pun tak nak dengar. Makan durian ramai-ramai tak apa. Pergi luar negara sampai ke Turki tak apa. Rakyat nak dengar, nak beritahu, nak cakap. Nak cakap tentang masalah, tak nak jumpa. Kenapa? Tak boleh. Kalau kita jumpa nanti, kita terpaksa menggadaikan siasah kita. Tuan-tuan, perempuan hamba Allah SWT, berfikirlah dengan hati yang jernih. Berfikirlah dengan hati yang jernih. Fikir dengan jiwa yang bertakwa. Saya tak kata calon bebas terbaik di dunia, tidak. Saya tak kata akhlak mereka macam sahabat Nabi, tidak. Tapi sekurang-kurangnya mereka ada di situ. Mereka mahu membawa perubahan yang tak pernah terfikir oleh parti-parti yang ada. Kenapa? Kerana mereka tidak ada kepentingan macam mana parti-parti politik tadi. Dia ada siasah dia. Dia ada siasah dia. Nombor dua, kepartian bermasalah. Sebab tu saya nampak bebas lebih baik. Jom bebaslah. Jomlah bebas. Yang ketiga, bebas. Kerana bebas, orang-orang yang ingin bebas bersama masalah rakyat. Saya tanya dengan Tok Lan, Datuk Nur Azlan, Datuk Dr. Nur Azlan Shah.
Dia nak bertanding kat Serkam. Saya sebutlah. Saya bukan tolong kempen. Saya nak cakap apa yang dia pensyarah UAE sama saya. Saya nak cakap, kenapa Tok Lan nak bertanding? Dia kata dia dah puas cakap dah. Bila cakap dengan FB kena blok. Bila cakap dengan media sosial kena delete. Bila cakap dengan orang-orang yang tertentu yang ada jawatan, mereka perlekehkan. Kau siapa nak cakap? Engkau siapa nak cakap? Engkau ada apa? Engkau ada apa, dia kata. Dia buntu. Dia tahu benda tu tak elok. Verocell, dia tahu benda tu tak elok. Ada najis dan berbagai, dia tahu benda tak elok. Dia sains. Nak sampaikan, kena blok, kena boykot. Dia kata, habis saya nak buat macam mana, Ustaz? Dia kata, macam mana nak buat? Tak boleh buat dah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia kata, I think we need to lead the change. Kita kena pimpinlah untuk berubah. Kita kena pimpin untuk berubah. Maka bebas saya nampak datang bersama masalah rakyat untuk diselesaikan. Saya nampak begitu. Masalah diskriminasi. Guru-guru kena diskriminasi. Kena diskriminasi guru-guru. Seorang kawan saya, dia kata oleh kerana dia tidak ambil vaksin, dia kena duduk kat pouch dekat bawah garaj tu. Ada seorang kena duduk kat kantin. Ada seorang lagi kena duduk dalam store. Dalam store. Store tak ada apa benda. Penuh dengan sampah. Dalam store ni cikgu. Tuan-tuan rahmati Allah. Bagaimana diskriminasi demi diskriminasi. Padahal dua-dua itu mempunyai potensi untuk dijangkiti oleh COVID dan juga potensi untuk menyebarkan COVID. Sama je. Tak ada fakta sains pun. Jadi saya nampak kita kena bersama dengan penyelesaian kepada masalah rakyat. Saya yakin lepas ni saya kena kawan-kawan politik mesti bantai Nur Azman ni cakap apa ni. Cukup dengan NGO je lah, tak payah sentuh politik. Akan ada yang cakap begitu. Nur Azman cukup tak payah sentuh politik lah. Hang dengan NGO cukup lah. Tuan-tuan, saya nak sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Dalam hadis yang lain, falaisa minna. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang tak peduli, tak kisah, tak prihatin tentang permasalahan umat, tentang permasalahan yang ada hari ini, falaisa minna, bukan daripada kalangan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa minhum, bukan daripada kalangan kita, kami, daripada semua umat Islam, bukan. Saya tak pernah naik pentas politik nak cakap-cakap pilihlah saya tak pernah. Dan insya-Allah saya tak akan. Insya-Allah. Tapi apabila berlaku masalah rakyat yang terlalu teruk, guru-guru yang mendidik anak-anak kita ditakut-takutkan. Setiap hari mati 3-4 orang yang meninggal dunia, guru-guru. Telefon saya, hantar mesej, Ustaz boleh tolong? Kenapa? Kawan-kawan kami mati 2-3 orang satu hari, 3-4 orang satu hari. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, yang tak nak pula macam-macam dikenakan. Diugut untuk dibuang sekolah. Guru-guru ni. Siapa yang nak cakap ni? Parti mana yang nak cakap? Ni? Anak-anak yang tak ada apa-apa nak diinjek sama. Kita tanya, siapa nak bawa masalah-masalah orang sakit ni? Kawan-kawan kita sakit ni, ada kesan-kesan sampingan ni. Nak bawa mendapatkan pampasan yang dikata dan disebut oleh Perdana Menteri Malaysia. Siapa nak bawa ni? Parti politik. Sampai sekarang tak ada. Saya tanya dengan menteri. Dia kata tak ada orang mati sebab vaksin. Tak ada. Mati sakit jantung adalah. Engkau yang keluarkan vaksin,
engkau yang beli vaksin, engkau yang cek orang tu mati sebab apa, tentulah semuanya tak ada kena menang vaksin yang buruk. Yang baik-baik adalah. Dia kena ada pihak ketiga yang memeriksa. Orang tu kena meninggal dunia, cek. Oh, dia jantung. Siapa, apa yang stimulate jantung? Masalah jantung menyebabkan kematian. Oh, suntikan. Dia baru ambil suntikan tengah hari tadi. Petang mati. Itulah dia. Maka orang meninggal tu adalah pampasannya. Kawan-kawan kita ambil vaksin pun tak dapat hak-hak dia. Ini siapa yang nak bawa? Siapa yang nak bawa isu kesusahan rakyat? Isu ekonomi. Kedai ditutup, sengaja ditutup. Macam-macam peraturan-peraturan yang tidak munasabah. Peraturan yang tidak munasabah. Siapa yang nak bawa ke Dewan Undangan Negeri? Siapa yang nak bawa ke Parlimen? Kalau bukan orang-orang yang ikhlas tadi, yang hari ini terpaksa bangkit. Ada beberapa orang kawan-kawan kita kata apa? Dia kata, Ustaz, kami ni nak bangkit tapi kami tak tahu. Kami tawakal aja. Nak cari duit deposit pun tak ada. Tapi dia nak bantu rakyat. Boleh ke tolong? Kita kata tak apalah, tanya-tanyalah siapa yang ada. Alhamdulillah adalah yang dapat kumpul-kumpul. Tak ada duit. Dia orang tak ada duit. Bila dah bercalon selesai, nak berkempen pula. Nak kempen, nak kenalkan diri dia. Ustaz, macam mana ni? Nak cari jentera pun tak ada duit. Orang parti besar bagi duit macam-macam. Tuan-tuan, sayanglah agama kita. Sayanglah Allah. Sayang agama kita. Sayanglah rakyat-rakyat kawan-kawan kita. Sayanglah negara kita. Sayanglah masa depan anak-anak kita. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, insya-Allah kita akan sambung besok. Sebenarnya kan, kalau ada lagi kan, ada orang nak ni, tapi saya nak sebut sini, kita akan sambung besok lah. InsyaAllah besok siri 2 Besok saya akan cerita benda lain pula. Apa yang kita nak? Jom bebaslah. Jom bebaslah. Kita nak bebaskan diri kita daripada kemelut penjajah-penjajah dalam negara. Wajah dia macam wajah kita. Pakaian dia macam pakaian kita. Cakap dia bahasa kita. Perwatakan dia macam bangsa kita. Tapi hati rupa-rupanya mementingkan diri masing-masing, mementingkan parti masing-masing, mementingkan kerani masing-masing. Kita nampak macam keluarga kita, macam bangsa kita, macam orang kita. Hati dia rupanya hati lebih hitam daripada penjajah-penjajah yang pernah menjajah negara kita. Dia biarkan anak-anak kita mati, dia biarkan keluarga kita mati, dia biarkan peniaga-peniaga kita miskin, muflis, dia biarkan negara kucar kacir. Yang penting dia dapat jawatan, dapat jadi don, dapat jadi duduk jadi exco. Yang penting dia dapat jadi orang yang akan memimpin dan membolot harta negara macam British pada masa yang lepas. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan kita doa sama-sama. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik
wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian saudara-saudara kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk melihat yang benar itu benar, bukakanlah hati kami untuk melihat yang batil itu batil, yang sesat itu sesat. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk mendapat cahaya-Mu memilih pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin yang memiliki kekuatan untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau berilah kekuatan kepada kami untuk bersatu bersama-sama membina kekuatan negara kami ya Allah, rakyat bangsa kami ya Allah, dan agama kami yang kami cintai ya Allah. Sesungguhnya kami lemah dan hina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya ada kelemahan pada kami, ada kekurangan pada kami, kejahilan pada kami ya Allah, segala keaiban kami, janganlah Kau jadikan penghalang kepada hidayah-Mu ya Allah, taufik-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, barakah-Mu ya Allah, maunah dan karamah-Mu ya Allah. Berilah kepada kami kekuatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa malam besok. Saya akan sambung lagi. Bebas, jom bebaslah. Siri kedua insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.